Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada seluruh jawatan kuasa Masjid At-Taqwa serta imam dan bilal yang bertugas serta seluruh jemaah Taman Tun Dr. Ismail. Kita doakan moga-moga Allah memberikan kita ganjaran di mana salah satu asbab ataupun sebab untuk kita mendapat keampunan dan dinaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui yang pertama adalah langkah-langkah kaki kita ke masjid. Yang kedua adalah melalui wudu, memperbanyakkan wudu. Dan yang ketiga menantikan salat yang seterusnya. Moga-moga waktu kita nantikan salat Isya dan mengambil peluang di antara maghrib dan isya ini, Allah menaikkan darjat kita dan mengampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan lagi. Moga-moga dalam 40 minit yang diberikan pada malam ini kita kongsikan beberapa potong hadis dan tadabbur ayat Al-Quran. Moga-moga dengan ayat Al-Quran inilah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan menjernihkan hati kita, yang akan memandu kita, di mana kadang-kala manusia ini mencari hala tuju. Yang kedua mencari uswah, mencari contoh, mencari tokoh yang ingin diikuti, baik suami, baik pemimpinnya, baik ketua masyarakatnya. Mana yang kita nak ikut? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah itu ada uswah, ada contoh yang terbaik. Untuk menjadi anak yang terbaik, bagindalah contohnya. Jadi suami yang terbaik, bagindalah contohnya. Bagaimana untuk jadi pemimpin yang terbaik, juga bagindalah contohnya. Tidak ditinggalkan kita, melainkan telah disampaikan dengan sempurna. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, sesungguhnya aku telah mengutuskan kamu untuk menjadi syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Yang pertama, untuk menjadi saksi di hari akhirat kelak kepada umatnya yang pertama. Yang kedua, kepada umat yang terdahulu. Kepada umatnya supaya di hari akhirat kelak tak ada lagi di antara kita nak memberikan uzur dan alasan bahawa agama ini tidak sampai kepadanya. Yang kedua, tidak lagi ada alasan bahawa agama ini tidak difahami ataupun Al-Quran tidak mampu difahami, sedangkan telah disampaikan sempurna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda juga akan menjadi saksi kepada umat yang terdahulu bahawa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang sebelumnya telah menyampaikan kepada umatnya dan tidak disembunyikan sedikit pun. Itulah
salah satu sifat wajib bagi Rasul iaitu menyampaikan at-tabligh, dan sifat mustahil baginya al-kitman, menyembunyikan ataupun mensenyapkan, menyembunyikan suatu pun tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah melainkan telah disampaikan semuanya. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, dan memberi khabar gembira kepada orang yang taat kepadanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada arkanul Islam, beriman dengan rukun arkanul iman, di mana arkanul Islam melibatkan amal anggota al-jawarih, melalui syahadah dengan lisannya, solat dengan anggota badannya, melalui dahi, tangan, kaki, pergerakan anggota badannya, puasa, menahan lapar, dan menunaikan haji, zakat dihulurkan dengan tangan, dan akhirnya menunaikan haji juga amal jawarih. Ketika mana orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah dan mengangkat tangan, ya Rasulullah, kami telah beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala minta Rasulullah menjawab, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, dan katakanlah kamu baru sahaja memeluk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sedangkan iman itu belum lagi menyerap ataupun menyusup dalam hati. Setiap orang beriman itu pastinya seorang yang Islam, tetapi belum lagi mencapai tahap iman seorang Islam itu, melainkan akidah ataupun tertancapnya arkanul iman yang 6 itu. Bagaimana mungkin seorang itu kata dia beriman sedangkan masih ragu-ragu lagi dengan Al-Quran? Bagaimana seorang itu kata dia beriman dan qada dan qadar, sedangkan dialah yang paling meratap, paling kuatnya apabila diuji dengan musibah, qada dan qadar? Bagaimana seorang itu kata dia beriman sedangkan dialah yang ragu-ragu tentang apa contoh yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana seorang itu kata dia beriman sedangkan hidupnya seolah-olah tidak akan dihisab pada yaumul hisab? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bezanya orang beriman dan orang Islam. Sebab itu dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kita lalu di dalam perkuburan ataupun jenazah, lalu di satu perkuburan, kita akan beri salam, Assalamualaikum ya ahli diyar, salam sejahtera wahai penduduk negeri, minal mu'minina wal muslimin. Dibezakan, dipisahkan antara mukminin dan muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan kami insyaallah akan menyusuri, mengikut anda semua. Nas'alullah lana, as'alullah lana walakumul afiyah, as'alullah lana walakumul afiyah. Fiqh daripada hadis ini yang pertama, bahawa setiap yang hidup pastinya akan mati. Adakah syarat untuk mati ni perlu 60 plus? Tak. Adakah syarat yang mati ni perlu ada gout, darah tinggi dan kencing manis? Dulu tidak. Syarat untuk mati ni satu sahaja, iaitu yang hidup. Setiap yang hidup pasti akan mati. Dan yang kedua, menziarahi perkuburan perlu disunatkan untuk kita berdoa, mendoakan kepada jenazah. Dan yang ketiga, adanya bezanya antara kalimah muslimin wal mu'minin, iaitu setiap orang beriman pastinya seorang muslim, dan orang yang muslim belum tentu lagi dia beriman. Mungkin kita boleh muhasabah insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan satu hadis daripada An Abi Dharr Jundub bin Junadah wa Ibn Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Abi Dharr dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Ada manusia yang meletakkan syarat masa dan tempat untuk dia takut kepada Allah. Saya akan takut ataupun rasa dekat dengan Allah ni dekat masjid je. Kat rumah saya tak boleh sangatlah takwa. Saya kat pejabat ni tak boleh. Kat pejabat saya segala kejahatan saya buat. Ada yang meletakkan had masa untuk takwa kepada Allah. Saya ni takwa malam Jumaat, hari Jumaat dan Ramadan lah. Hari lain tak berapa takwa. Lidah saya akan jahat, tangan saya akan jahat, mata saya akan jahat. Manusia-manusia meletakkan had takwa itu pada masa dan tempat.
Sedangkan Nabi SAW menyebut ittaqillah haitsu ma kunt. Taqwa kepada Allah di mana sahaja kamu berada, di rumah ke, di masjid ke, atas kereta ke, ataupun di mana sahaja. Wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah wa atbi'as sayyi'ah, dosa-dosa, kesilapan, kejahatan, al hasanah, dengan kebaikan, tamhuha, yang akan memadamnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan memadam as-sayyi'at, dosa-dosa. Soalan yang kita timbulkan, adakah termasuk dengan dosa-dosa besar? Tidak. Al-kabair ataupun dosa-dosa besar memerlukan kepada taubat nasuha, pada taubat nasuha dan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Wudu, perjalanan kita ke masjid, dan waktu kita nantikan antara solat, ini memadamkan dosa-dosa kecil sahaja. Dosa-dosa kecil, imma dosa-dosa al-kabair, ini memerlukan taubatan nasuha. Soalan kedua, bagaimana untuk taubat nasuha? Adakah ada had-had masa tertentu, 4 pagi, 5 pagi sahaja, dah masuk pukul 6 tak ada dah taubat? Adakah ada had masa, had dan had tempat? Adakah di rakaat saf pertama sahaja, ataupun saf pertama dan kedua sahaja, dalam masjid sahaja? Tidak. Boleh jadi sahaja taubat nasuha itu berlaku di kedai makan. Boleh jadi sahaja taubat nasuha itu berlaku di atas motosikal ataupun kenderaan kita masa balik nanti. Boleh jadi sahaja taubat nasuha dalam kelas-kelas sahaja, dengan mengikuti 3 syarat utama. Yang pertama, menyesali dosa yang kita lakukan, taubat nasuha. Kita duduk kat makan sarapan, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, dan aku taubat pada Allah, jahat aku buat macam ni, aku minta ampun pada Allah buat dosa ini. Dan yang kedua, memerlukan kita mengakui dosa yang kita lakukan. Ya Allah, aku lakukan dosa ni di atas kelemahan diri aku dan tergelincirnya aku. Kerana ada segelintir manusia, dia tuding jari dia pada orang lain ketika mana dia kata awak ni salah, dan dia akan kata, oh bos yang suruh, kenapa buat ni? Oh bos saya yang minta buat, kenapa buat ni? Suami saya yang suruh buat, isteri saya yang paksa saya buat, kenapa buat ni? Mak ayah saya yang minta saya buat. Dan tuding jari tanpa ada pengiktirafan ataupun pengakuan bahawa dosa itu dilakukan kerana dirinya sendiri, dan akui bahawa itu adalah kerana kelemahan dirinya sendiri. Dan dia istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Naik motor, astagfirullah, jahat benda tu, dosa perkara tu. Dia istighfar atas motosikal dan kenderaan dia. Dan yang ketiga adalah keazaman untuk tidak melakukan semula dosa tersebut. Walaupun kadang-kadang mari ujian, diuji melakukan semula, dan kembali istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada diletakkan harga? Tak ada. Diletakkan syarat? Tak ada. Diletakkan syarat masa dan tempat? Tak ada. Selagi mana nyawa tidak berada di tenggorokan, iaitu tidak diambil nyawanya, belum tiba ajalnya, maka pintu keampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka luas. Tak ada orang kata syarat saya nak istighfar taubat ni kena pergi umrah bulan 12 balik orang lah, bulan 12 1. Yang tu belum, tak ada. Allah tak letakkan syarat dan harga dan tempat. Mungkin sahaja orang yang istighfar tepi-tepi birai masjid ni, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera ke atas keampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dalam hadis ini, fiqh yang kita dapat,
Antara lainnya adalah Nabi SAW akan gandingkan taqwa dengan akhlak yang baik. Bagaimana mungkin kita boleh kata orang ni orang baik, soleh, taqwa, tapi dialah sejahat-jahat lidahnya dekat jiran dengan orang lain? Bagaimana seorang tu kata dia yang berakhlak, dia ni tengok dia lembut, tapi ya, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, solatnya, zakatnya, puasanya tak ada. Dia akan seiringan hubungan dengan Allah, yakni takwa, dan wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, man yadman li, barang siapa yang memberikan jaminan kepada aku, ma baina lahyaihi, di antara dua lahyaihi, antara misai dan janggutnya, wa ma baina rijlaihi, di antara dua kakinya, iaitu kemaluannya, adman lahu al-jannah, Nabi SAW akan menjaminnya dengan syurga. Betapa jaminan syurga ini dengan kita menjaga dua perkara ini. Seolah-olah Nabi nak berpesan bahawa kedua ini paling susah nak dijaga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, dan ditanya, su'ila apa an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, faqal taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hubungan dengan Allahnya baik, hubungan dengan manusianya baik. Ada orang hubungannya Allah baik, datang masjid seawal waktu, dahinya sehitam tidak, serbannya sebesar tidak, tapi lidahnya sejahat tidak, dialah juga yang namam, bawa jumpa orang ni pecahkan, bawa jumpa orang ni disebut tentang orang lain. An-namam, yamshi bin namimah, suka kepada perpecahan. Bagaimana mungkin seorang tu boleh kata dapat jaminan syurga itu? Dan wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar, faqal al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Dua inilah yang menjadi asbab paling banyak manusia dimasukkan ke dalam neraka. Dan banyak hadis-hadis yang Nabi SAW menyebut tentang yamshi bin namimah, bagaimana Nabi SAW lalu di satu kuburan di Madinah dan mendengar orang yang sedang diseksa, ma yu'adzaban. Mereka ini diseksa kerana seorangnya kerana tidak teliti ataupun membasuh najis ataupun air kencingnya dengan baik. Ada dua terjemahan, imma kencing dengan tidak teliti ataupun tidak cermat. Yang kedua, imma dia tidak membersihkan dengan baik. Yang keduanya diazab kerana berjalan yamshi bin namimah, berjalan dan namam, suka sebarkan fitnah, seperti isteri Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhatal hab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Isterinya yang memikul kayu api. Dalam tafsir kita boleh terjemah, boleh lihat dalam terjemahan Ibn Kathir dan lainnya, dua tafsiran di situ bahawa memang pekerjaan isterinya bawa kayu api. Yang kedua, disifatkan isteri Abu Lahab ini dia bawa jumpa pemimpin-pemimpin dan tawarkan kepada pemimpin-pemimpin Arab ini dengan tawaran untuk membenci Muhammad, benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap ini tidak harus ada kepada seorang mukmin. Kalau kata orang muslim baru masuk Islam, masuk akal, baru nak berubah bentuk diri. Tapi pada orang mukmin, al-fam wal farj, sangat-sangat dia menjaga lidahnya, bibirnya dan kemaluannya. Wa na'iyadzubillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Tuan-tuan yang perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair.
Syekh Muhammad dalam Syarah Riyadhus Salihin menyebut pakaian itu ada dua. Wahai anak Adam, telah kami turunkan kepada kamu pakaian yuwari sawatikum, untuk menutup aurat. Pakaian untuk menutup aurat. Pakaian yang tidak menutup aurat tidak dipanggil pakaian. Mungkin kain dan pakaian lain. Libas ini sifat pertamanya menutup aurat, asas, basic. Warisha dan perhiasan. Ada juga pakaian yang lebih sikit, diberikan kenikmatan. Pakaian kita pakai ada butangnya, ada sampingnya, ada tali pinggang. Ini risha. Kalau ibu-ibu pula pakai tudung, kadang-kadang ada maniknya, ada lebihnya, ada stokin dan sebagainya. Warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Namun pakaian taqwa itulah yang lebih baik. Pakaian itu ada dua jenis, kata Syekh Muhammad, zahir dan batin. Dan betapa ramai sekali yang semangat memperhatikan bersihnya pakaiannya. Yang terzahir, jika ada kotoran yang tempel, maka dia akan menyucinya dengan air yang sesuai. Namun untuk pakaian taqwa, seolahnya sedikit sekali yang memperhatikannya. Sedangkan kalau pakaian batin itu kotor, seolahnya tak ada yang peduli. Dan ingatlah pakaian taqwa itulah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jilid yang keempat Syarah Riyadhus Salihin. Beliau menyebut seolah-olah begini, kalau kita pakaian putih kena kari musim kenduri sekarang, kita tak pergi dah kenduri yang kedua dan ketiga, bila pakaian kita dah kena kotoran, cepat-cepat kita tak boleh, abang tak boleh pergi dah, kotor dah ni, tangan kena kuah dan kotor dan sebagainya, takut orang bau. Tetapi pakaian hati bila tercalit dengan dosa, seolah-olah tak ada, ramai yang pejam mata sahaja. Wal'iyadzubillah. Kata disebutkan dan kata ulama, dia kata kalaulah dosa manusia ini boleh berbau, maka haiwan pun takkan dekati kita. Wal'iyadzubillah. Betapa Allah rahmat dan rahimnya. Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita dan sentiasa memberikan peluang kepada kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan redha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini ataupun sebutan ini disebut oleh siapa? Ayat ini disebut oleh siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ini disebut oleh para malaikat ketika mana menjemput ruh orang mukmin, orang beriman. Dalam hadis riwayat Ahmad yang panjang, kita ringkaskan, di mana ketika mana nak jemput roh orang mukmin yang keluarnya semudah air keluar daripada kendi ataupun bejana air keluar mudah sahaja. Beza roh orang kafir yang kufur, ditarik nyawanya seperti mana besi panas yang menempel pada kain ataupun kapas, ada bunyi koyakan dan sentapan, bezanya di situ. Dan pujukan para malaikat untuk roh orang beriman ni keluar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mari kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disediakan dengan pakaian yang sebaiknya, haruman yang sebaiknya, dan diangkat ke langit. Dan ditanya oleh para malaikat penjaga pada setiap tingkat itu, siapakah si fulan? Dan malaikat yang menjaga, yang membawanya ini menceritakan, dialah si fulan bin si fulan bin si fulan, dengan nama yang terbaik, dengan nama yang disukai olehnya. Soalan kita, adakah kita memberikan nama yang baik kepada anak dan cucu kita? Orang Arab kata, daripada anak nama kamu, min ismik a'rifu abak, aku tahu cerdik tak cerdik ayah kamu. Kita lihat bagaimana anak muda kalau tengok Facebook, bagi nama anak Naruto, bagi nama anak-anak seolah-olah permainan. Saya ada terima soalan, ustaz boleh bagi tak nama anak saya yang penting ada huruf X, Zender, Xavier ke apa, saya tak tahu. Saya kata tak ada dalam kepala saya.
nak kata cerdik tak cerdik, hak seorang anak ini yang pertama, kalau kita lelaki, adalah mencari ibu yang baik kepada dia. Kalau ibu pula, isteri pula, wanita, hak seorang anak adalah mencari suami yang baik untuk anaknya. Yang kedua adalah memberikan nama yang baik kepada anak. Ini hak seorang anak, untuk ibu bapanya memberikan nama yang baik, kerana nama inilah yang akan dipanggil ketika mana dia di alam barzakh. Diangkat. Dan ketika mana diminta turun, berada semula di perkuburannya di alam barzakh, diminta duduk seperti duduknya kita, dan ditanya dengan 3 soalan yang popular. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu, apa agama kamu, dan yang ketiga, siapa rasul yang diutuskan, ataupun siapa yang kamu ikut, rasul yang kamu ikuti. Kita khawatir wal-i'yadzu billah ketika mana kita nak menjawab Allah adalah Tuhan aku, Islam adalah cara hidupku, dan Rasulullah adalah ikutanku. Takut. Ini pentingnya ikhlas dalam kita beramal. Ikhlas yakni tepat melakukan ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tak ada syirik. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal 'amalan salihan. Barang siapa yang raja, harap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihan. Amal salih ini berarti amalan yang seperti mana ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir masa kita nak sebut Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, khawatir kita terjawab Tuhanku adalah harta, Tuhanku adalah jawatan. Kita khawatir nak sebut agama Islam adalah cara hidupku, din ini cara hidup. Kita khawatir cara hidup kita lebih teruk daripada haiwan, al-an'am bal hum adall. Bangunnya makan, tidurnya pula dengan makan, bersama dengan pasangan, kemudian tidur dengan bersama semua. Mana bahagiannya untuk agama Islam, mana bahagiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Ketika mana kita nak sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan suri tauladan kami, khawatir wal'iyadu billah nama-nama artis, nama-nama parti politik, pemimpin-pemimpin ini yang terpacul di lidah kita. Ini contoh kami, ini ikutan kami. Wal'iyadzubillah. Namun dengan mudah orang beriman ini mampu menjawabnya dengan baik, dan dihadapkan pada waktu pagi dan malam pada dia, syurga tempatnya di syurga. Bayangkan orang dah dilihatkan ini tempat kamu, bakinya belum lagi tiba waktu hari kiamat ataupun hari akhirat tiba. Sebab itu kamu tak boleh ke sana. Dilihatkan kepada dia dan dibuka pintu, dan dia berada dalam taman yang seluas mata memandang. Berbeza dengan orang yang kufur ini, ketika mana ditanya dengan 3 soalan. Siapa Tuhan, apa agama, dan siapa Rasul, dan dia akan menjawab la adri, la adri, la adri, dengan ketiga-tiga jawapan. La adri, yakni saya tidak tahu, saya tak tahu, agama tak tahu, ikutan pun tak tahu. Wal'iyadzubillah. Dan ditunjukkan kepadanya pagi dan malam tempat pengakhirannya, dan dihimpitkan kubur ini dengan himpitan sehingga mana rusuk kanan dan kirinya bertemu dan bunyi patah. Bagaimana kita temukan rusuk kanan dan kiri dihimpitkan dengan azab kubur. Dan doa yang kita bacakan, diminta baca sebelum kita beri salam, min azabil qabr, salah satunya, min azabi jahannam. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur, daripada azab kubur. Kerana kubur ini boleh menjadi salah satu daripada pintu-pintu syurga, halaman-halaman syurga, ataupun salah satu daripada hufarin niran, pintu-pintu awal langkah ke
neraka wal iyaz billah. Dan bagaimana mungkin seorang yang sudah dilihatkan syurga padanya tidak sabar untuk bila, dan bertanya bila nak kiamat, bila hari kiamat. Bezanya dengan orang yang kafir, yang kufur ini akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembalikan dia ke dunia semula. La'alli a'malu salihan fima tarakt, untuk dia beramal soleh semula. Masa itu tak ada dah tanambah. Kalau kita buat exam, kita exam di universiti, kadang-kadang boleh repeat next semester, ambil semula subjek. Tapi ujian di dunia sekali saja, 60 tahun. Tuan-tuan sebut saja berapa limit manusia hidup di atas dunia ni? 80, 90, panjang 100 lah. Kata ada 100 tahun. Dan kita kadang-kadang risau dalam tempoh yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sedangkan harusnya kita bersedia. Orang yang cerdik adalah bersedia ke atas apa yang dia nak duduk eternity, yang tak ada penghujungnya, iaitu di akhirat kelak. Ke mana penghujungnya? Di antara doa lain yang kita minta ulang doa, ya Allah berikanlah kita husnul khatimah, penutup yang baik. Penutup yang baik itu tanda-tanda untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal taqwa. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya menyebut bekal yang sebenarnya yang mesti ada di dunia dan di akhirat adalah bekal taqwa. Dan setiap musafir pasti memerlukan makanan, minuman, kenderaan. Sama halnya dengan permusafiran untuk menuju ke hari negeri akhirat. Dan siapa sahaja yang meninggalkan bekal ini, yakni taqwa, perjalanannya akan putus dan akan dapatkan berbagai kesulitan. Bahkan dia tidak mampu sampai ke negeri orang yang bertakwa, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaannya begini, tuan-tuan. Seperti mana kita pergi umrah, cepat-cepat kita tukar duit kita ke money changer untuk tukar ke rial. Nak beli jubah, nak makan, nak naik teksi lagi, naik JMC, nak ke Mekah, nak naik trainnya 250 rial. Kita cepat-cepat tukar ke nilai rial. Tahu kadang-kadang setengah kedai tu memang tak terima. Kita bawa ringgit, tak terima. Begitulah bekal yang kita perlu bawa ke negeri akhirat. Kerana tak laku lagi masa tu ringgit-ringgit kita, harta kita, kabel-kabel kita tak ada lagi, melainkan apa yang kita bawa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, yatba'ul mayyita thalatha, yang mengikut mayat itu 3, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun, yang balik 2, yang akan kekal bersamanya 1 sahaja. Fayarji'u yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, mengikutnya ahli keluarga dia. Ibnu Hajar kata ini termasuk isteri, anak, saudara, pakcik, makcik dia, ibu bapanya, dan juga hamba-hambanya ataupun maid ataupun majik pekerjanya. Ahluhu wa malhu, dan hartanya. Mungkinnya dengan kendaraannya sendiri dia naik pergi bersama yang iringi dia pergi ke perkuburan. Wa amaluh, dan amalnya. Fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluh, akan balik isteri, anak-anak, mak, ayah, pakcik, segala kabel yang kita ada. Wa yabqa ma'ahu wahidun ahluhu wa maluhu, dan hartanya juga akan balik dan akan kekal bersamanya amalnya. Digambarkan amal ini datang dalam hadis riwayat Ahmad tadi. Datang seorang muda dan ditanya, man ant, siapa awak?
Dan pemuda itu menjawab, ana amaluka salih, akulah amal salih yang kamu dulu, di mana kamu berjaga malam, di mana inilah bacaan Al-Quran kamu, inilah solat sunat kamu, inilah amal salih kamu dengan anak yatim dan pelajar-pelajar, inilah amal salih kamu sedekah dan wakaf kamu. Akulah amal salih dalam bentuk pemuda. Dan datangkan kepada orang kafir bentuk pemuda juga dengan bau yang seburuknya, pakaian yang seburuknya. Ana amalkal khabith, akulah amal jahat kamu dan akan kekal berteman dengan kamu sehingga hari akhirat. Maka teman apakah, soalannya, teman apakah yang kita nak? Kita berteman, berkawan, berteman di alam barzakh kelak dengan pemuda yang berwajah tampan, pakaian yang baik, menemani kita di alam barzakh, ataupun pemuda yang seburuk-buruk keadaan dengan kita diazab wal'iyadz billah pagi dan petang menantikan hari akhirat. Dan pilihan ada pada kita, pilihan sentiasa ada kepada kita. Kadang-kadang kita nak kata, oh, saya masa tak ada, peluang tak ada, nak baca bahasa Arab saya jauh lagi. Al-Quran sudah ditafsir, diterjemah dalam bahasa Melayu, tak ada alasan untuk kita tak tadabbur memahami Al-Quran, tuan-tuan. Wal'iyadzubillah. Moga-moga kita bersemangat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Betapa ramai yang tidak mampu sampai ke syurga Allah kerana ketika mana dia nak redeem di hadapan Allah, ya Allah, aku teringat dulu ada sedekah yang bagi, rupanya sedekah tu ada kesyirikan, ada sebab-sebab lain, bukan semata-mata kerana Allah, ada sebab-sebab yang lain. Ya Allah, aku teringat dulu aku buat baik itu dan ini, dan inilah punca, inilah pentingnya al-ikhlas, keikhlasan dalam amal kita, dalam setiap amal kita, hatta dalam solat kita. Para ulama menyebut, aku bermujahadah untuk dapat khusyuk dalam solat 40 tahun. Untuk dapat khusyuk dalam solat, mujahadah 40 tahun untuk dapatkan fokus khusyuk dalam solat itu. Patah lagi dalam bab at-taqwa, bab ihsan dan lainnya, perlu kepada mujahadah. Dia tak tiba-tiba rasa hari ni Selasa belum lagi, hari Khamis nanti saya taqwa, hari Jumaat taqwa kuat sikit hari Jumaat. Tak. Taqwa ini perlu kepada latihan, perlu kepada mujahadah, dan dia bukan kepada pakaian semata-mata. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian taqwa itulah yang terbaik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 minit yang terakhir. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Murra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazah, satu jenazah. Faqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berkata, mustarihun wa mustarahun min. Mustarih, ra baris bawah kasrah, wa mustarahun minhu, ra baris atas, wa mustarahun minhu, berehat ataupun direhatkan daripada dia. Faqalu, sahabat yang mendengar ni bertanya, mal mustarihu wa mal mustarah minhu, apa yang kamu maksudkan ya Rasulullah, ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarah minhu. Faqal, dan Nabi menjawab, al mustarih itu siapa? Al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Hamba yang beriman berehat daripada kepenatan dunia, wa adhaha, dan kesakitan dan kesulitan. Orang beriman, mujahadahnya apa? Untuk 2 rakaat sebelum fajar. Mujahadahnya apa? Untuk baca beberapa helaian daripada Al-Quran. Mujahadahnya untuk apa? Menabung untuk moga-moga ada nama naik pergi haji. Tuan-tuan, mujahadah untuk menabung ni, kita ada pilihan, nak beli tanah ke nak pergi haji dulu, keluar X70, nak beli kereta ke nak pergi haji dulu, nak pergi umrah dulu. Perlu kepada mujahadah, penat dan kesulitan. Min nasabid dunya, kesulitan dunia, kepenatan dunia, wa athaha,
dan kesakitan dunia. Orang beriman ni sifat dia sentiasa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, jomlah sedekah, mudah. Jom solat, mari kita solat, mudah. An-nahyu 'anil munkar, menghalang daripada kemungkaran, itu paling susah tuan-tuan. Tak payah pergi jauh, hatta surau masjid. Bila ada seorang AJK angkat tangan, AJK ataupun pengurusi ataupun ustaz, ana rasalah perkara ni syubhat, ana rasa kaedah kewangan ini perlu jelas, maka pastinya mesyuarat yang seterusnya orang yang menegur ini akan dipulau. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi rasul, dialah al-amin, dipuji seorang yang amanah. Dialah dipanggil sebaik-baik pemuda. Dialah daripada keturunan yang terbaik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul daripada kalangan kamu orang Arab, supaya tak ada alasan untuk kamu kata saya tak kenal Muhammad, saya tak tahu keturunan mana anak siapa ni. Dia keturunan yang terbaik. Saya tak faham bahasa dia, dia daripada orang Arab. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berasa berat apa yang kamu berasa, harisun alaikum, al-hirs, ini sangat menjaga kamu, keamanan, keselamatan kamu di dunia dan di akhirat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sifat kepada orang beriman, rauf ar-rahim. Ra'fah ini lebih halus, yakni kepada orang lemah dia lembut. Rahim kepada orang, hatta orang kaya, pemimpin, penyayang. Itu sifat Rasulullah, 5 sifat Rasulullah. Mustarih, orang beriman ini kerana sabar di atas untuk taat kepada Allah, sabar untuk kuatkan diri meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar ketika mana Allah uji dia. 3 jenis kesabaran. Itu sifat orang beriman. Wal abdul fajir, dan hamba yang jahat, pendosa ni, yang melakukan kejahatan ini. Yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Hamba, negeri, syajar, pokok-pokok, ad-dawab, binatang pun berehat daripada kejahatan dia. Maksudnya apa? Yang pertama, mungkin kerana dia terlalu jahat. Artinya ada 2 jenis manusia bila kita meninggal nanti, iaitu manusia yang akan mendoakan kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ataupun yang kedua, yang disebutkan dengan doa alhamdulillah, dah mati orang ini. Alhamdulillah, disyukuri. Ya, azan dah? Dah azan? Baik. Kita bagi masa untuk azan, insyaAllah.
Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tinggalkan dua persoalan yang untuk kita muhasabah bersama. Yang pertama, jenazah jenis apa yang kita akan pergi, adakah yang disyukuri ataupun yang akan ditangisi oleh manusia di sekeliling kita. Yang kedua, teman apakah yang kita ingin berteman di alam barzakh kelak. Adakah seorang pemuda yang akan menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amal salih kamu, ataupun aku adalah amal jahal kamu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Berikan kita hidayah, ketakwaan, iffah dan kecukupan kepada kita semua insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.